Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 3. Hari ini kita akan sambung isi pelajaran kita pada minggu lepas, masih di bab yang sama, iaitu indeks. Untuk hari ini kita akan tengok 1.2, iaitu hukum indeks. Sebelum itu kita tengok apa yang akan kita belajar pada pagi ini. Menghubung kait pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang, seterusnya membuat generalisasi. Dalam ayat ini apa yang kita boleh tengok adalah mempunyai asas yang sama. Itu adalah kata kunci kita pada pagi ini. Apa itu asas yang sama? Asas yang sama ini seperti yang cikgu dah ajar pada minggu lepas. A adalah asas dan N adalah indeks ataupun kuasa. Ini adalah bentuk untuk indeks. Sebagai contoh, 4 kuasa 3 darab dengan 4 kuasa 7. Di manakah dia punya asas? Di sini asasnya adalah 4 dan ungkapan yang kedua asasnya juga adalah 4. Jadi kita boleh simpulkan ini adalah asas yang sama. Kita tengok yang kedua. 3 kuasa 7 darab 2 kuasa 7. Di sini indeks dia sama, 7. Tetapi yang kita perlu adalah asas yang sama, yaitu pada bahagian asas mesti sama. Di sini 3 dengan 2. Adakah asasnya sama? Jadi ini adalah asas tidak sama. Yang akan kita selesaikan adalah yang mempunyai asas yang sama. Ini adalah nombor indeks tadi yang punya asas yang sama, yaitu 4 kuasa 3 darab 4 kuasa 7. Kita selesaikan. 4 kuasa 3 bermaksud 4 darab 4 darab 4 sebanyak 3 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, 4 kuasa 7 bermaksud 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4 sebanyak 7 kali. Sekarang kita gabungkan dengan pendaraban. Jadi ini menjadi 4 darab 4 darab 4 untuk 4 kuasa 3. Kemudian kita darabkan dengan 4 kuasa 7, yaitu 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4. Sekarang kita tengok bagaimanakah kita menulis indeks untuk nombor yang berikut. Asasnya adalah 4, kuasanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawapan kita adalah 4 kuasa 10. Kita tengok contoh yang kedua. 9 kuasa 3 darab 9 kuasa 5. Seperti tadi juga, 9 kuasa 3 adalah 9 darab 9 darab 9 sebanyak 3 kali. 9 kuasa 5 pula adalah
9 darab 9 darab 9 darab 9 darab 9 sebanyak 5 kali. Sekarang kita gabungkan 9 kuasa 3 darab 9 kuasa 5. Ia akan menjadi 9 darab 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 9. Dan kita akan mendapat nombor indeks. Asasnya adalah 9 dan kuasanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begini kita mendarab dua nombor indeks. Okey, kita tengok dua contoh tadi. Ini contoh yang pertama. Jawapannya adalah 4 kuasa 10. Contoh yang kedua, jawapannya adalah 9 kuasa 8. Okey. Kita buat satu generalisasi. Okey, 4 kuasa 3 darab 4 kuasa 7. Ini yang telah kita kira tadi akan mendapat jawapan 4 kuasa 10. Begitu juga yang contoh yang kedua, 9 kuasa 3 darab 9 kuasa 5, kita akan mendapat 9 kuasa 8. Okey. Kita bandingkan kedua-dua contoh tersebut. Okey. 4 darab 3 darab 4 kuasa 3 darab 4 kuasa 7. Asasnya adalah 4. Jadi di sini asas dia tidak berubah. Sekarang kuasanya adalah 3 dengan 7. Sekiranya kita tambah 3 dengan 7, ianya menjadi 10. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 9 kuasa 3 darab 9 kuasa 5. Asasnya tidak berubah untuk jawapan, iaitu 9. Dan kuasa apabila kita tambah 3 tambah 5, ianya akan menjadi 8. Jadi kita boleh membuat kesimpulan bahawa suatu nombor indeks yang mempunyai asas yang sama. Contoh, kita ambil satu pemboleh ubah A dan kuasa N didarab dengan asas yang sama A mempunyai kuasa M. Kita akan dapat jawapan adalah asas A, kemudian kuasa kita hanya perlu tambah N tambah M. Jadi kita tidak perlu membuat pendaraban berulang setiap kali untuk menjawab soalan sebegini. Okey, kita tengok contoh yang pertama. 7 kuasa 6 darab 7 kuasa 3. Apa yang akan kita buat adalah kita pastikan terlebih dahulu asasnya adalah sama. Untuk soalan ini asasnya adalah 7. Jadi kita tulis saja asasnya 7. Kemudian kita tengok kuasanya 6 tambah dengan 3. Jadi jawapan adalah 7 kuasa 9. Okey, untuk contoh yang kedua, kita semak dahulu adakah asasnya sama. 4 kuasa 15 darab 4 kuasa 20. Okey, asasnya adalah 4. Okey, sama. Jadi kita boleh proceed, kita boleh teruskan. Kita ambil dia punya kuasa 15 tambah dengan 20. Jadi jawapan kita adalah 4 kuasa 35. Kita tengok contoh yang ketiga. Okay, sekiranya tadi kita menggunakan nombor bulat, sekarang kita guna pemboleh ubah. Okay, caranya tetap sama. Kita pastikan dahulu asasnya adalah sama. Okay, yang pertama asasnya adalah M, yang kedua pun asasnya adalah M. M kuasa 8 darab M kuasa 7. Jadi kita hanya perlu tulis asasnya, iaitu M. Kemudian kuasa kita hanya perlu tambah 8 tambah 7. Jadi jawapannya adalah M kuasa 15. Bagaimana sekiranya kita ada nombor bulat dan bergabung dengan pemboleh ubah? Okay, kita tengok. Okay, dengar betul-betul. Ataupun kamu boleh ulang balik
untuk memastikan apa yang kamu dengar. Oke, di sini kita ada nombor bulat 4. Di sini ada nombor bulat 3. Ini adalah 4y kuasa 6 darab dengan 3y kuasa 2. Oke. Asasnya y di sini adalah sama. Oke, jadi kita keluarkan nombor bulat 4 darab 3. Kemudian kita darabkan y kuasa 6. Oke, kita tengok asas dia sudah sama, y. Jadi kita tulis dulu lah y kuasa 2. Di sini 4 darab 3 kita akan mendapat 12. Darab dengan y darab y. Oke, ini bentuk yang sama tadi. Oke, tengok bentuk dia tetap sama. Jadi 6 tambah dengan 2. Kita akan mendapat 12 y kuasa 8. Oke, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang kelima. Oke, sekiranya tadi kita tengok hanya ada 2 ungkapan. Sekarang kita tengok sampai 3. Oke, yang pertama sekali kita perlu pastikan adakah asasnya sama. Untuk contoh 5, asasnya adalah sama 4, 4 dan 4. Oke, kita hanya perlu tulis asasnya 4. Kemudian kuasa kita hanya perlu tambah 3 tambah 7 tambah 8. Jadi jawapannya adalah 4 kuasa 3 tambah 7 tambah 8 adalah 18. Untuk contoh 6. Oke. Ini adalah sama dengan contoh yang keempat tadi. Oke, untuk contoh 6 kita keluarkan nombor bulat 4 darab 1/2 darab 3. Kemudian kita tulis saja darab dengan asasnya n. Di sini n, di sini n, dan di sini adalah n. Kemudian kita hanya perlu tambah kuasa untuk n. 3 tambah 2 tambah 6. Oke, 4 darab 1/2 darab 3. Kita boleh potong, ini menjadi 1, ini menjadi 2. Yang ini juga tak perlu tunjuk lah macam mana. Oke, ini 2 bahagi 2 mendapat 1, 4 bahagi 2 dapat 2. Oke, 2 darab 1 darab 3 kita akan mendapat 6. Sekarang asasnya adalah n. 3 tambah 2 tambah 6 kamu akan mendapat 11. Oke. Contoh yang ke-7. Ini contoh yang hampir sama. Oke, kita darabkan dulu, kita keluarkan dulu nombor bulat iaitu 5 darab 4 darab 2, kemudian darab dengan asas D, asas D, asas D. Oke, kita perlu tulis D saja, kemudian buat kurungan 2 tambah 2 tambah. Oke, D kalau tak tulis di sini ini bermaksud kuasa 1. Kita tulis 1. Jadi 5 darab 4 darab 2 adalah 40. 5 darab 4 20, 20 darab 2 adalah 40. D 2 tambah 2 tambah 1 adalah 5. Oke kelas. Oke, seterusnya. Bagaimana sekiranya kita menjumpai bentuk yang mempunyai asas yang tidak sama? Contoh 4 kuasa 3 darab 3 kuasa 2. Untuk kes yang pertama 4 kuasa 3 darab 3 kuasa 2 kita hanya perlu abaikan. Bukan abaikanlah, ini bermaksud 4 kuasa 3 darab 3 kuasa 2 bersamaan dengan 4 kuasa 3 darab 3 kuasa 2. Ini adalah dalam bentuk indeks.
kita tengok sekiranya soalan adalah berbentuk begini. Okey, di sini kita tengok asas 4, asas 3, asas 4, asas 3. Okey, ada dua asas iaitu 4 dengan 3. Yang ini kita boleh selesaikan. Okey, 4. Okey, ini asas yang pertama 4 kuasa 3. Kita boleh terus ambil tambah kuasa dengan 2. Kemudian darab 3, ini asas yang kedua 3, 2 tambah 4. 2 di sini dan 4 di sini. Sekarang jawapannya adalah 4, 2 tambah 3 adalah 5, darab 3, 2 tambah 4 adalah 6. Kita biarkan dalam bentuk indeks. 4 kuasa 5 darab 3 kuasa 6. Okey. Untuk bentuk yang begini yang punya dua asas yang berbeza, kita tengok contoh yang pertama. 8 kuasa 4 darab 8 kuasa 3 darab 2 kuasa 3 darab 8 kuasa 2. Okey. Di sini kita perlu tentukan dulu asas yang ada di sana di dalam soalan ini, yaitu 8 dan 2. Okey, kita cuma perlu tulis 8 dan 2. Ini untuk memudahkan kita supaya tidak terlupa. Sekarang untuk 8 kita tengok berapa dia punya kuasa. Yang pertama adalah 4 tambah yang kedua adalah 3 tambah yang ketiga adalah 2. Untuk asas 2 kita hanya ada 1, yaitu kuasa 3. Jadi jawapan kita adalah 8, 4 tambah 3 tambah 2 adalah 11 darab dengan 2 kuasa 3. Itu sahaja. Begitu juga untuk yang contoh kedua. Kita tentukan dulu untuk setiap indeks asas apa yang terlibat. Okey, yang pertama kita ada A, kita ada B, kita ada C. A lagi, B, E, A, B. Jadi kita tahu asas kita adalah A, B, C, D tak ada, dan E. Okey. Jadi A 3 kuasa 3, A kuasa 2 tambah 2 darab B kuasa 2 tambah kuasa 3 dan tambah lagi kuasa 3 darab C kuasa 4. C hanya ada 1 dan E pun hanya ada 1 kuasa 2. Jadi jawapan kita adalah A kuasa 2 tambah 3 adalah 5 darab B 2 tambah 3 tambah 3 adalah 7 darab C kuasa 4 darab E kuasa 2. Okey, boleh kelas? Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Tunjuk balik kalau ada yang tidak jelas tadi. Kita tulis A, B, C dan E. Ini adalah asas yang ada di dalam soalan. Kemudian untuk A kita ada 2 dan 3 dan 2. Kita letak di sini. Untuk B kita ada 2, 3 dan 3. C kita ada 1 saja yaitu kuasa 4. E pun kita ada 1 saja yaitu kuasa 2. Okey, seterusnya kita tambah sajalah kuasa tersebut. Yang tiada penambahan kita kekalkan. Okey, ini untuk contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga. Okey, ini seperti yang kita dah jumpa sebelum ini, ada nombor bulat dan ada pemboleh ubah. Jadi kita keluarkan dulu semua nombor bulat. Okey, nombor bulat yang pertama adalah 4 darab 2 darab 3 darab 2. Kemudian kita keluarkan
indeks yang terlibat di sini adalah A dan Y. A, Y, Y, A. Jadi kita hanya ada A, kita buat jarak sikit, dan Y. Okey, untuk A kita ada 2 dan tambah 3. Untuk Y kita ada 2 tambah tidak ada kuasa bermaksud 1. Okey, di sini 4 darab 2 adalah 8. 8 darab 3 adalah 24. 24 darab 2 adalah 48. Kemudian darab A, 2 tambah 3 adalah 5. Darab Y, 2 tambah 1 adalah 3. Jadi kita tulis sebagai 48 A kuasa 5 darab Y kuasa 3. Okey, kita patah balik sekejap. Okey, untuk soalan yang ini tadi. Okey, yang ini kita tidak perlu tulis operasi darab. Kita boleh tulis sebagai A kuasa 5, B kuasa 7, C kuasa 4, E kuasa 2. Okey, maafkan cikgu terlalai di situ, terlupa. Okey, ulang balik . Untuk yang ini tadi, operasi darab kita boleh keluarkan. Okey, jadi kesimpulan kita hukum indeks adalah, ini cikgu ulang balik. Pastikan asasnya adalah sama. Kuasa ikutlah M, P, ini adalah pemula ubah darab dengan asas sama A dengan N. Jadi kita boleh letak sebagai A, M tambah N. Okey, kelas. Jadi sekarang kita buat latihan. Jadi kamu boleh print screen soalan ini. Postkan video, kemudian print screen. Ataupun postkan video, salin semula. Okey, soalan 1 selesaikan. Ada A, B, C, D, E, F. Kemudian soalan 2 ada A, B dan C. Okey, yang belum siap soalan minggu lepas, tolong siapkan. Soalan yang ini kalau boleh siapkan sebelum Selasa minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga kita semua berjaya. Assalamualaikum dan selamat petang, pagi. Terdapat sedikit pembetulan. Sekiranya kita tengok soalan yang ini tadi, terdapat satu A yang cikgu terlupa. Jadi di sini kita perlu tambah 7. Jadi 2 tambah 3 tambah 2 tambah 7 adalah 13. Jadi A adalah kuasa 13. Okey, boleh kelas. Dan kesilapan yang kedua adalah yang ini cikgu belum selesai. So, tadi kita patah balik ke sini dan cikgu terlupa yang di sini. Ini kita hanya perlu tulis sebagai 48 A kuasa 5 Y kuasa 3. Okey, terima kasih.